Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang ada pada petang ni, Allah berikan kita kesempatan yang banyak. Maka kita kena mengambil peluang dan ruang supaya kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah yang begitu popular iaitu surah Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, maknanya Allah bersumpah dengan masa, apa-apa sahaja masa yang Allah berikan kepada kita, kalau 24 jam, 24 jam je dah yang perlu kita ada. Dan kita kena bijak menggunakan masa. Namun begitu, Allah kata, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, keseluruhan manusia, bukan saja orang Islam, termasuk orang-orang yang bukan Islam, Innal insan, Allah sebut manusia. Satu dunia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini keseluruhannya dalam kerugian. Majoritinya dalam kerugian. Kebanyakannya dalam kerugian. Manusia membuat perkara-perkara yang merugikan. Kehidupan kita ibarat macam satu perniagaan. Ada untung dan ada rugi. Tetapi dalam perniagaan, semua bercita-cita untuk mendapatkan keuntungan. Dan sama ada keuntungan itu kecil atau keuntungan itu besar. Tapi tidak ada siapa yang inginkan kerugian. Namun Allah menyatakan bahawa innal insana lafi khusr. Kebanyakan manusia yang berada di dunia ni bercita-cita untuk jadi rugi. Berusaha untuk jadi rugi. Sebab kelalaian. Sebab kemalasan. Sebab keangkuhan. Sebab ketidakpatuhan arahan. Maka rugilah. Namun Allah ulang lagi ada sedikit komitmen atau ada sedikit ikrar Allah Ta'ala. Illal lazi. Kecuali. Illa maknanya kecuali. Dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah yang dipanggil minority. Yang tak ramai. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Di kalangan orang-orang yang untung ni ada juga iaitu orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihat, orang-orang beriman yang beramal, beribadah, bekerja dengan benda-benda yang baik. Wa tawassaw bil haqq, dan orang beriman ini bukan sekadar bekerja, bukan sekadar beribadah, wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan, mengingat-mengingati, saling ingat mengingati, saling tegur-menegur dengan membawa kepada kebaikan, bil haq, pada kebenaran, atau viral benda-benda yang baik, nasihat benda-benda yang baik, sampaikan benda-benda yang baik, nampak yang tak betul tegur benda-benda yang baik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Namun ada juga yang tak mampu tegur, ada juga yang boleh tegur tapi perlu ada kesabaran. Maka inilah yang Allah sebutkan bahawa ada benda yang orang-orang yang beruntung. Ada ramai yang rugi, ada yang untung. Siapa di kalangan orang-orang yang beruntung? Khususnya kita berada di alam Ramadan ataupun di bulan Ramadan yang telah bergerak sedikit demi sedikit meninggalkan kita. Sedangkan sudah kita sudah melebihi 10 Ramadan telah berlalu. Telah hampir 1/3 Ramadan telah pergi. Tinggal baki 2/3 lagi. Tugas kita ialah bermuhasabah, ihtisab dan bermuhasabah. Kira-kira, buat kajian, research, buat kajian. Apa benda yang kurang, buat postmortem. Dalam 10, 1/3 yang pertama buat postmortem. Apa benda yang kurang? Kurang apa dalam kurang rasa, kurang amal, kurang apa, kurang silaturahim, kurang sedekah, kurang baca Quran, kurang solat, kurang apa, semua kena. Kena buat kira-kira ihtisab. Sebagai Nabi kata, man shama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, of course iman, yakin kalau tak yakin kita tak akan puasa. Wahtisaban, bermuhasabah, berteliti, audit berlaku.
audit apa yang telah kita lakukan, yang bakal kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah padamkan rekod-rekod kesalahan, rekod jenayah, rekod kesalahan lampau Allah padam. Allah tutup, Allah hapuskan, Allah delete, Allah musnahkan kejahatan kita. Jadi dalam 1/3 yang kedua, awsatuhu yang pertengahan, 1/3 yang kedua, kita jangan ulangi keburukan yang berada 1/3 yang pertama. Kita jangan ulangi kelemahan yang berada pada 1/3 yang pertama. Kita kena bergerak ke hadapan. Move on kita. Kita kena bergerak ke hadapan dalam mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Maka kita kena tahu dan kita kena buat perkara-perkara, perbuatan-perbuatan amal ibadah yang Allah suka. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kebenaran dan kesabaran. Di sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan apakah yang paling Allah suka. Yang paling Allah suka. Bukan yang paling yang Allah suka, yang paling Allah suka. Jadi para sahabat nak tahu yang paling afdal, yang paling utama, yang paling banyak, semua yang paling. Ketamakan dalam bab ini dibenarkan. Dalam bab ini ketamakan dibenarkan. Kita bukan buat ala kadar. Kita buat yang terbaik, yang berkualiti. Umuri awsatuha yang paling sebaik perkara yang betul-betul berkualiti, yang mencapai standard. Awsatuha bukan pertengahan, mencapai standard kualiti. Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang apa? Iaitu tentang kualiti amalan yang paling Allah suka. Apa amalan yang paling berkualiti, yang paling Allah suka? Tanya kepada Nabi sebab Allah berikan dia kesempatan untuk hidup zaman Nabi SAW. Dan Allah berikan kesempatan untuk dia bersama dengan Nabi dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan kehidupan Madinah, dalam perjalanan kehidupan Islam, dia bersama dengan Nabi SAW. Face to face. Bukan secara online, face to face. Maka jawapan mestilah segera. Apa yang Nabi kata? Bagi dia menjawab, yang pertama, wahai Abdullah bin Mas'ud, yang paling Allah suka ialah solat dalam waktunya. Dalam atau pada waktunya. Jangan di luar waktu solat. Solat zuhur jangan buat dalam waktu asar. Solat asar jangan buat dalam waktu maghrib. Solat maghrib jangan buat waktu subuh. Solat isyak jangan buat dalam waktu zuhur. Solat di dalam waktunya. Solat ketika itu. Ini amalan yang Allah suka. Allah suka. Dan di kalangan ibadah yang solatnya Allah suka dalam waktu tersebut, Allah paling suka lagi. Allah paling suka lagi. As-salat fi awwali waqtiha, fi awwaliha. Solat pada awal waktu. Solat dalam waktu tu Allah suka. Allah paling suka. Tapi ada lagi yang Allah paling suka, iaitu solat di awal waktu. Jadi kita lihat tentang kesungguhan para sahabat menjaga ibadah solat. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana baginda Umar Al-Khattab menjadi khalifah Islam yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada tahun 23 Hijrah, ketika Umar Al-Khattab sedang mengimamkan solat fardu subuh. Solat fardu subuh 2 rakaat, imam solat Umar Al-Khattab mengimamkan solat subuh di dalam Masjid Nabawi. Datang seorang lelaki Parsi bernama Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni orang Parsi yang masuk Islam selepas dia kalah dalam peperangan dan dia adalah antara tawanan perang. Bila masuk Islam dia bebas. Maka sifat kemunafikan tu ada. Maka Abu Lu'lu' melalui rancangan-rancangan jahat Yahudi, rancangan-rancangan jahat orang munafik, berusaha untuk mencedera dan membunuh Umar bin Al-Khattab. Maka dia orang yang bersanggupan untuk melakukan tugas yang berat. Bukan tugas senang, tugas berat. Membunuh Umar Al-Khattab. Mencederakan, membunuh Umar Al-Khattab. Beliau menggunakan pisau. Di Umar Al-Khattab sujud pada rakaat yang kedua. Sujud solat subuh pada rakaat yang kedua. Maka ketiga itulah
ditikamnya badan Umar Al-Khattab di 2 tempat. Satu di pinggang dengan 3 tikaman. Tikam kedua, tikam ketiga. Satu lagi lokasi di bahagian pinggang, di bahagian perut, tikam, cucuk untuk kali 3 tusukan pedang pisau yang ditusuk, yang ditikam di perut Umar Al-Khattab dan di pinggang Umar Al-Khattab. Bayangkan, tikaman kali pertama Umar masih tak berubah, masih sujud. Tikaman kali kedua masih sujud. Tikaman kali ketiga masih sujud. Tak apa, ditikam perut pula masih sujud. Tikam keempat, kelima masih sujud. Tikam keenam masih sujud. Sehinggalah berlumuran darah. Lalu dilari. Bila dalam keadaan dia tidak mampu mengawal keadaan Umar Al-Khattab, dia terus bergerak, bangun daripada sujud, bersandar di dinding. Maka dia memanggil Abdurrahman bin Al-Auf. Wahai Abdurrahman Al-Auf, imamkan solat sekarang. Sedangkan Abdurrahman Al-Auf sedang solat. Dia suruh ganti-ganti imam. Abdurrahman bin Al-Auf mengambil alih tugas imam. Waktu pengganti imam, kena duduk belakang imam. Orang yang berada di belakang imam mesti orang yang pandai. Orang yang ada agama, orang yang faham agama. Jangan suka duduk belakang imam tapi tak faham apa-apa. Bila berlaku apa-apa pada imam, dia orang yang pertama lari. Jadi orang yang berada di belakang imam bukan disusun-susun biasa, bukan diatur-atur. Tapi mesti orang yang paling alim duduk di belakang imam. Di kanan imam orang yang juga alim. Di kiri imam juga orang juga alim. Tapi yang paling alim yang betul-betul berada di belakang imam. Jadi Umar Al-Khattab di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Maka Umar kata, wahai Umar, Abdurrahman ambil alih. Ambil alih tempat tersebut. Maka Abdurrahman bin Auf mengambil alih. Menggantikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam keadaan Abdurrahman bin Auf membaca ayat-ayat, membaca bacaan-bacaan yang pendek untuk mempercepatkan solat. Sebab nak selamatkan Amirul Mukminin. Bagi salam seluruh orang kerumun Umar Al-Khattab. Belum sempat Umar Al-Khattab, mereka tanya pada Umar, Umar tanya, dah selesai solat belum? Umar tanya, dah selesai solat belum? Dia kata, ya Umar, selesai semua. Alhamdulillah selesai. Lalu dia kata, Umar kata, siapa yang tikam aku tadi? Orang Islam ataupun orang munafik, orang macam ni? Abu Lu'lu'. Siapa dia? Orang Parsi, munafik. Alhamdulillah. Umar takut dia ditikam oleh orang Islam. Orang munafik yang betul, yang terkeluar dari Islam. Walaupun dia masih Islam, tapi terkeluar. Yang berpura-pura Islam. Lalu Umar kata, ambil kain, panggil tabib. Panggil tabib datang. Maka tabib pun dipanggil datang. Untuk memberhentikan luka-luka di badan Umar bin Al-Khattab, apa yang tabib buat? Apa doktor ketika itu buat? Bagi minum jus kurma. Rawatan terbaik untuk menghentikan pendarahan pada ketiga itu dilakukan kepada Umar Al-Khattab ialah memberi minum jus kurma. Tetapi malangnya darah daripada badan Umar Al-Khattab tidak berhenti. Jus kurma ni keluar dari luka-luka. Mungkin terkena usus. Keluar dari luka-luka yang di badan Umar bin Al-Khattab. Tak boleh buat apa dah. Tapi kata keadaan Umar Al-Khattab begitu parah. Setahu dia diselamatkan. Ikut pengetahuan aku, dia tidak diselamatkan. Umar masih tersenyum. Umar kata, ambil kain lilit. Bagi sini kain. Aku nak bandut luka-luka. Untuk apa Umar? Aku nak bandut luka-luka aku ini. Kawan-kawan kata, sahabat kata, Umar, kami nak bawa kamu di rumah. Tak payah. Aku nak bandut luka aku ni. Aku nak buat solat semula. Aku nak solat subuh semula. Dia kata, ni luka sangat Umar. Tak apa. Luka ni, luka ada luka. Tapi hubungan aku dengan Allah Ta'ala masih belum bersambung. Maka setelah dibalut, Umar minta dipapah untuk ambil wudhu. Lepas ambil wudhu, Umar sambung solat. Umar solat subuh semula. Untuk menyelesaikan solat. Barulah dia bawa balik ke rumah. Umar sempat mentakbir buat wasiat. Umar panggil sahabat-sahabat buat wasiat. Lalu Umar panggil ni, nanti orang ni. Aku arahkan kamu masuk senarai nama buat senarai pendek pengganti khalifah selepas tu. Selepas ke ni, nanti. Ini senarai nama. Panggil hantar nama. Checklist. Hantar semua checklist akhir. List. Short notice dan apa ni yang penting. Maka dihantar. Nama anak Umar Al-Khattab ada dalam tu. Umar keluarkan. Jangan. Ambil orang lain. Nama sahabat-sahabat daripada ahli syurah.
Jadi selepas tu dah ada, Umar pun tengok, orang kata kalau begitu aku pilih Osman bin Affan menggantikan tugasku sebagai khalifah. Dia panggil anaknya Abdullah bin Umar. Wah, Abdullah bin Umar, kami pergi jumpa Aisyah sekarang. Beritahu pada dia, aku minta izin untuk dikebumikan bersebelahan dengan kubur Abu Bakar As-Siddiq, bersebelahan dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena minta izin sebab rumah tu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam raudhah kubur Nabi, bersebelahan kubur Nabi dan kubur Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah masih duduk di situ. Sebab kubur itu kubur suami dan kubur bapanya. Umar kena minta izin sebab itu Umar Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Umar nak minta izin? Dan kata situ maka diutus ke anak dia. Lalu anak dia jumpa Aisyah. Wah Aisyah, bapaku dan kan cedera parah. Dan tabib memberikan harapan mungkin tidak mampu disembuhkan. Maka dia berkata, sekiranya dia meninggal dunia, dia minta izin supaya jenazah ni dikebumikan di bersebelahan kubur Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Kalau diizinkan, dia amat besar hati. Kalau tak diizinkan, dia tidak marah. Maka saya kata, aku izinkan. Sampai pada Umar tak gembira. Umar kata, Alhamdulillah. Dapatlah aku duduk bersama dengan Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Sehinggalah pada hari esoknya, Umar Al-Khattab wafat. Dan dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila jenazah Umar dikebumikan, Aisyah ketika itu, kalau dia ziarah kubur Nabi, ziarah kubur bapak dia, dalam rumah yang sama, dia tak buka aurat. Dia buka aurat. Sebab bapa dan suami dia. Walaupun dah meninggal dunia, dia tetap jaga. Dan bila Umar dikebumikan di situ, Aisyah kalau ziarah atau dalam kawasan tersebut, Aisyah akan tutup aurat. Sedangkan orang tu dah meninggal tak? Aisyah isteri Nabi, dia faham. Dan roh semangat ilmu ini. Jadi, hari ini kita nak cerita bagaimana Nabi kata, Allah paling suka amalan yang pertama, solat dalam waktunya. Dan paling Allah suka ialah solat di awal waktunya. Solat di awal dia, di dalam waktunya. Yang kedua, yang paling Allah suka amalan yang kedua ialah berbuat baik pada kedua ibu bapa. Berbuat baik pada kedua ibu bapa. Ini amalan-amalan yang Allah suka. Yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi menyatakan bagaimana hadis-hadis yang banyak berkaitan tentang hubungan dengan ibu dan bapa. Itu ditekankan oleh Nabi SAW. Antaranya yang Nabi tekankan berkaitan tentang sabda Nabi. Maksudnya, kehinaan. Nabi kata hina. Hina sungguh. Hina. 3 kali Nabi kata hina. Lalu sahabat yang berada sekarang bertanya, Ya Rasulullah, apa yang kamu maksudkan hina, Ya Rasulullah? Rasul kata, hina sungguh. Sungguh-sungguh hina. Lalu saya jawab, yang aku katakan hina ialah siapa saja yang bunyi orang tuanya. Ketika mana orang tuanya dalam keadaan dia lanjut usia dah tua, salah seorang atau kedua-duanya telah pun tua, namun tidak menjadikan sebab ia masuk syurga. Maksudnya apa? Anak tak layan mak bapak. Dalam kan bapak telah tua. Layan mak dan layan bapak ke, atau kedua-dua atau salah seorang. Yang kena uzur, bapak uzur, tak layan sebaiknya. Sedangkan nama lain ibu bapa dan kanan baik ketika mana dia sedang usia tua, daripada muda sampai usia tua, membawa itulah satu jalan membawa anak itu ke syurga. Ini satu jalan. Nabi beritahu dari riwayat Muslim kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagaimana tentang menjaga hubungan antara anak dengan mak bapak. Allah suka jaga kebaikan, jaga kebajikan ibu dan bapa kami. Apatah lagi ketika mana ia telah berusia lanjut. Sebab itu Nabi kata orang yang tak menjaga hubungan, orang yang tidak membaiki hubungan, orang yang tidak menjaga orang tuanya, kedua-dua ibu bapanya dan kerana usia yang telah tua atau usia tua, maka peluang ia masuk syurga agak tipis. Agak susah. Sebab peluang untuk syurga itu satu jalan untuk ke syurga. Lepas tu Nabi nyatakan lagi bahawa sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah berasal daripada usahanya. Dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal daripada usahanya. Jadi Nabi kata anak dan bapa dia datang daripada usaha yang sama. Ada hubungan antara kedua-duanya, anak dan bapa.
Jadi hubungan itu adalah hubungan begitu akrab. Nabi dan sebuah hadis Nabi SAW lagi, apabila Allah SWT memberikan seorang kebaikan, itu kelebihan dari sudut hartanya. Ada yang Allah beri kelebihan sudut harta, Allah beri kelebihan dari sudut ilmu, Allah beri kelebihan dari sudut kuasa. Allah beri yang berbeza. Orang ini layak dapat harta banyak, orang ini layak dapat kuasa, orang ini layak dapat ilmu banyak. Maka apa? Allah kata melalui Rasulullah SAW, apa arahan Nabi kepada kita, orang-orang yang diberikan kelebihan ini? Mulakanlah kelebihan tersebut yang kamu ada. Mulakan harta yang kamu ada dengan diri kamu sendiri dan juga ahli keluarga kamu, ibu bapa dan ahli keluarga, kaum kerabat. Jadi apabila kita cerita hal ini, maka menjelaskan kepada kita bahawa Allah suka amal ibadah yang Nabi katakan bahawa yang berbuat baik pada kedua apa? Ni amalan. Amalan kedua. Amalan pertama tentang solat, amalan kedua tentang buat baik pada ibadah. Amalan ketiga yang Allah suka untuk kita buat, apa dia? Berbuat baik pada apa? Aku bertanya kepada kemudian baginda menjawab, yang ketiga ya apa ya Rasulullah? Jihad jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa saja yang membawa kita pada jalan Allah Taala? Apa saja? Fisabilillah. Orang minta sumbangan untuk menghidupkan agama. Jalan fisabilillah. Buat nak bina sebuah masjid. Fisabilillah. Nak bina sebuah sekolah. Fisabilillah. Jihad ni, jihad ni, jihad ni, katakan jihad. Apa saja? Untuk orang yang susah. Ini satu jihad. Untuk orang dalam masalah. Ini satu jihad. Apa saja yang membawa kepada kebaikan yang Allah suka, maka dia dipanggil jihad. Jadi, kesimpulan yang kita boleh ambil dalam pertemuan kita petang ini, tiga amalan yang perlu kita lakukan. Amalan ini memang mudah. Kalau kita rasa dia mudah, memang mudah sangat. Dan amalan yang paling Allah suka. Solat dalam waktu dia. Buat baik pada ibu bapa. Jihad berjalan Allah. Fastabiqul khairat. Belum menunggu untuk buat kebaikan. Jadi sekadar itu, kemudian kita ambil tibar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.